Ramai yang tanya saya melalui WhatsApp, Facebook, blog ataupun Twitter tentang emas mana yang patut anda beli. Emas 916 ataupun emas 999, gold bar ataupun dinar. Jadi untuk video kali ini saya akan berkongsi dengan anda apa perbezaan emas 916 dan emas 999. Seterusnya tips penting sebelum anda membeli emas. Teruskan menonton. Assalamualaikum, anda bersama saya Hafiz dalam YouTube channel hafizsyafi'i.com. Jika anda belum lagi subscribe YouTube channel saya ini, sila subscribe terlebih dahulu untuk anda sentiasa mendapat update daripada saya, info tentang kewangan dan ilmu tentang emas, terutamanya emas public gold. Sebelum anda memulakan pembelian emas, ada dua perkara yang anda perlu tahu, iaitu yang pertama, apa perbezaan emas 916 dan emas 999? Dan tips yang kedua ialah apa sebenarnya matlamat anda untuk membeli emas? Antara matlamat biasa kita beli emas ialah yang pertama untuk pelaburan, yang kedua untuk simpanan, dan bagi wanita-wanita di luar sana biasanya beli emas untuk perhiasan. Jadi sila pastikan terlebih dahulu matlamat anda sebelum anda membeli emas. Baiklah, kita fahamkan dulu tips yang pertama, iaitu apa perbezaan emas 916 dan emas 999. Terdapat 5 perbezaan utama emas 916 dan emas 999. Okey, perbezaan yang pertama ialah dari sudut ketulinan emas. Emas 999 ketulinannya ialah 24 karat, manakala emas 916 ialah ketulinannya 22 karat. Semakin tinggi karat emas, semakin tinggi ketulinan emas. Dan sudah tentu semakin tinggi karat emas, nilainya juga semakin tinggi. Jadi harga emas 24 karat lebih tinggi berbanding emas 22 karat. Perbezaan yang kedua ialah dari sudut kandungan emas tersebut. Emas 999 mempunyai kandungan emas sebanyak 99.9%, manakala emas 916 ialah mempunyai kandungan emas sebanyak 91.6%. Bagi emas 999, warna asalnya ialah kuning keemasan yang berkilat kerana ia tidak dicampur dengan apa-apa logam yang lain. Manakala emas 916 dicampur dengan logam yang lain seperti tembaga ataupun perak. Baiklah, perbezaan yang ketiga ialah dari sudut spread emas tersebut. Emas 999 mempunyai spread sekitar 6 hingga 15%. Ia bergantung kepada syarikat emas tersebut. Namun, jika anda membeli emas public gold, spread emas 999 public gold cumalah 6 hingga maksimum 9%. Bagi emas 916 pula, spreadnya sekitar 20 hingga 30% dan juga ia bergantung kepada syarikat ataupun kedai emas tersebut. Setiap syarikat mempunyai kos operasi yang berbeza, jadi spread yang dikenakan juga berbeza. Perbezaan yang keempat ialah dari sudut ketahanan emas pula. Emas 916 lebih kukuh berbanding emas 999. Sebab itulah kalau untuk membuat barang kemas, kita biasanya menggunakan emas 916, bukan emas 999. Emas 999 seperti ini sifatnya lembut. Jika saya gigit, boleh nampak kesan gigitan. Kebiasaannya emas 999 ini hanya dijual dalam bentuk gold bar dan dinar ataupun shilling emas. Dan untuk emas 916, kebiasaannya kita boleh jumpa dalam bentuk barang kemas ataupun juga shilling emas. Dari sudut nilai emas, sama ada nilai gadaian ataupun nilai jualan, emas 916 lebih murah berbanding emas 999. Maksudnya jika anda gadai emas 999 di mana-mana Arahandu, anda akan dapat duit lebih banyak berbanding anda gadai emas 916 jika beratnya sama. Jadi emas yang mana patut anda beli? Berbalik kepada tujuan asal tadi, iaitu matlamat anda membeli emas sama ada untuk pelaburan ataupun untuk perhiasan ataupun juga untuk simpanan. Jika anda membeli emas untuk perhiasan, sudah tentu anda hanya boleh memilih emas 916. Sebab apa? Tidak ada mana-mana syarikat emas ataupun kedai emas membuat gelang, rantai, subang dengan menggunakan emas 999. Kemudian, bagi anda yang ingin membeli emas untuk tujuan simpanan anak-anak, pelaburan, modal membeli rumah ataupun modal perniagaan, sudah pasti anda boleh membeli emas 999
dalam bentuk gold bar ataupun dinar. Ini kerana spread emas 919 hanyalah maksimum 9%, manakala spread emas 916 mungkin boleh mencecah hingga 30%. Semakin rendah spread emas, semakin bagus emas tersebut dari segi potensi simpanan maupun potensi pelaburan. Jadi semakin rendah spread emas, semakin cepat anda memperoleh keuntungan. Okey, seterusnya bagi anda yang ingin membeli emas atas tujuan pelaburan, anda perlu memilih emas yang spreadnya paling rendah. Jika anda seorang pelabur emas dan ingin membeli emas public gold, anda perlu membeli emas dengan jumlah minimum 250 gram kerana spreadnya paling rendah iaitu cuma 6%. Kenapa spread emas yang rendah sangat penting? Saya bagi satu contoh dengan anda. Jika anda membeli emas pada hari ini dengan harga RM10,000 dan anda jual balik emas pada hari yang sama iaitu hari ini dengan spread 6%, anda akan dapat balik duit hasil anda menjual emas yang anda beli tadi RM9,400 sahaja. Disebabkan harga emas masih sama iaitu belum berubah. Maksudnya anda perlu pastikan harga emas yang anda beli tadi meningkat lebih daripada 6%, barulah anda boleh jual dan mendapat untung. Jadi bagaimana jika anda terbeli emas yang spreadnya tinggi? Sama ada 15% ataupun 30%? Maksudnya tempoh masa untuk anda boleh untung apabila anda jual emas tadi makin lama. Jadi untuk seorang pelabur emas, sila pastikan anda membeli emas spreadnya yang paling minimum. Jadi saya harap dengan video yang saya kongsikan ini boleh merungkaikan segala persoalan yang bermain di minda anda sebelum anda memulakan pelaburan ataupun simpanan emas. Jika anda rasa video ini bermanfaat, sila bagi tahu kawan-kawan anda, bagi tahu rakan office anda, bagi tahu keluarga anda supaya mereka juga turut mendapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan ini. Itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.